Video kali ini dibawa oleh kelas eBay Dr. Zul. Nanti dekat ujung video aku cerita lagi pasal kelas eBay Dr. Zul ni. Hari ini saya nak memperkenalkan rakan pelatih yang baru. Sila masuk Encik Mustafa. Sarang heyo. Papa? Papa buat apa kat sini? Papa tak tahu. Papa tengah meeting, tiba-tiba diorang kidnap Papa datang sini. Siapa yang bercakap? Kamu! Jangan sampai saya seksa kamu hidup-hidup, Tuan nak seksa bapa saya, Tuan kena seksa saya dulu. Ya, apa-apa seksa anak saya dulu. Jangan risau, Kim. Bapa backup kau. By the way, mak kau ada kat sini tak? Kalau tak ada, bapa nak carikan kau mak angkat. Aku pernah masuk PLKN. Macam ni cerita dia. Sebelum SPM, sekolah aku ada buat satu taklimat untuk ajak pelajar-pelajar join PLKN. PLKN zaman aku ni dia tak paksa macam dulu-dulu sampai kalau tak pergi kena ugut masuk penjara. Aku tak tahulah betul ke tak benda tu. Kau bayangkan, kau lepak dalam penjara, lepas tu banduan sebilik dengan kau tanya, kau macam mana boleh masuk sini? Aku tak nak berkawat kat PLKN. Aku nak berkawat kat sini. Tapi PLKN zaman aku ni lain sikit. Siapa yang nak pergi, kena bagi nama secara sukarela. Jadi lepas taklimat kat sekolah aku tu, aku macam berminat jugalah nak masuk PLKN. So aku pun join. Fast forward bila aku ada kat camp PLKN tu, aku diberitahu yang PLKN sebenarnya banyak batalkan aktiviti-aktiviti yang menarik. Macam menembak dah tak ada, kayak dah tak ada, camping kat dalam hutan pun tak ada. Senang cerita, semua aktiviti yang aku rasa best yang membuatkan aku nak join PLKN, semua tak ada. Yang ada pun Flying Fox je. Itu pun bukan tinggi mana pun. Boleh buat sedia boxer. So seriously, aku kecewa gila lepas dapat tahu yang diorang ban semua aktiviti-aktiviti macam tu. Level kekecewaan aku tu boleh katakan sampai buat konten kat YouTube lah. Jadi sepanjang kat camp PLKN tu, kita orang habiskan kebanyakan masa kita orang kat dalam kelas. Hias-hias kelas, bersihkan kelas, buat aktiviti berkumpulan, ya, benda-benda macam tu. Jadi macam kebiasaan yang korang selalu dengar, pelatih lelaki PLKN diwajibkan untuk botakkan kepala. Dekat PLKN cawangan lain, ada yang first day datang dah kena botak, ada yang seminggu baru botak. Tapi kat PLKN aku tak payah botak pun untuk 2 minggu pertama. Lepas tu kita orang semua botak. Masuk kelas dia, budak perempuan semua gelakkan kita orang. Dan dekat PLKN aku ni tak ramai bangsa yang bukan Melayu tau. Aku ingat lagi seorang mamat ni, aku akan rahsiakan bangsa dia, Cina. Dia antara pelatih yang paling menonjol sekali masa mula-mula datang PLKN. Sebab dia dye rambut dia warna merah, ala-ala K-pop gitu. So aku macam pelik lah. Takkanlah buat rambut lawa-lawa, penat-penat, lepas tu datang PLKN sanggup botakkan rambut. So aku pun tanyalah dia, kau ni mesti minat kan naik Flying Fox sampai sanggup gadaikan rambut kau? Dan dia cerita kat aku perkara sebenar yang terjadi. Dan sebenarnya dia tak nak pun masuk PLKN ni. Tapi kawan-kawan dia yang isikan nama dia tanpa pengetahuan dia. Sedar-sedar dah kena panggil. Kesian, member baru nak ber-K-pop dah kena botak kepala. Wait, korang tahu tak sekarang PLKN dah buat comeback? Umur sampai 35 tahun pun boleh join lagi. So kalau korang ada dendam atau tak puas hati dengan adik-beradik korang, tolong jangan sesekali isi nama diorang senyap-senyap masuk PLKN. Macam member Cina aku ni, bila cakap macam ni rasa macam terbagi idea pula. Anyway, aku tak boleh brain macam mana orang umur 35 tahun nanti join PLKN. Like bro, kalau diorang ada anak macam mana? Takkan nak tinggal? Okay, aku over dramatik sikit. Takkanlah PLKN ni kejam sangat. So nanti mungkin diorang yang dah ada anak akan diberikan pengecualian. Jangan risau. Tapi kalau korang umur 35 dan tak kahwin lagi, better korang cepat-cepat kahwin. Kalau majlis kahwin korang sehari sebelum dipanggil untuk masuk PLKN, ambil je anak angkat. Ada satu peristiwa kat PLKN ni aku nak cerita sikit. Masa tu kita orang tengah beraktiviti kat dalam kelas. Dan masa tu ada seorang cikgu perempuan ni suruh kita orang buat satu replika bandar yang ada banyak bangunan dengan hanya menggunakan bahan-bahan terpakai macam kotak, botol plastik, macam-macam lagi lah. Dan cikgu tu ada pesan, jaga baik-baik bandar yang awak buat ni ya. Apa-apa pun yang terjadi, jangan tinggalkan dia. Lepas tu kita orang pun sambunglah siapkan bandar tu. Lepas dalam 15 minit macam tu, secara tiba-tiba ada seorang cikgu perempuan datang dan bagi tahu berita gembira untuk wira-wirawati yang join PLKN. Selamat pagi Wira dan Wirawati. Saya ada nak bagi tahu sikit. Kerajaan kita ada inisiatif baru, iaitu allowance tambahan untuk peserta PLKN sebanyak RM250. So saya minta jasa baik Wira dan Wirawati untuk beratur kat luar kelas kejap ya. Tak lama pun arahan menteri belia. Masa aku dengar pengumuman tu, aku kat pintu tau. Kaki aku sebelah dah kat luar dah. Dan masa tu ramai jugalah member-member kelas aku yang keluar dan beratur kat tepi kelas. Masa tu aku tak terfikir yang ni adalah satu trik. Cuma aku ni lambat bertindak. Dan bila aku keluar je dari kelas tu, tiba-tiba ada seorang cikgu lelaki seorang ni masuk dalam kelas kita orang. Dan dia musnahkan semua replika-replika yang ada kat dalam kelas tu. Bukan setakat replika je, hiasan-hiasan dinding semua dia cabut. Bukan nak cakap apalah, aku agak trauma sikit masa tu. Sebab masa tu muka dia macam marah gila.
Agresif yang amat. Aku ingat dia kena sampuk ke apa. Tapi rupanya lepas cikgu lelaki tu keluar dari kelas aku tu, cikgu perempuan aku cakap, kan saya dah cakap, apa-apa pun jadi, jangan tinggalkan bandar awak. Tapi awak baru dengar bantuan daripada Menteri Belia sikit, awak dah tinggalkan bandar awak. Rizwan, apa pengajaran yang awak dapat? Jangan cepat percaya cakap menteri. Okay, please, that was a joke. Mungkin. Tapi pengajaran sebenar dia itulah, lain kali dengar arahan betul-betul. Kalau tengah buat kerja, tiba-tiba ada orang nak bagi duit, itu semua scam. Aku ada kat PLKN tu lebih kurang 2 bulan lebih. Dan actually aku bersyukur gila sebab dapat domaid yang sangat care for each other. Aku ingat lagi sekali ni, masa tu aku tengah sedap lepak kat atas katil, dan tiba-tiba dom aku blackout. Dan masa tu gelap, tak nampak apa-apa. Dan secara mengejut, domaid aku semua lompat ke atas aku. Dan diorang pegang aku. Masa tu aku ingat nak kena belasah ke apa kan. Rupa-rupanya bila lampu menyala balik, diorang keluarkan kek dan nyanyikan lagu Happy Birthday ramai-ramai. Muka je botak ganas, tapi dalam hati ada taman. Aku sepatutnya ada kat PLKN tu 3 bulan. Dan belum sampai 3 bulan aku terpaksa tinggalkan PLKN tu lebih awal sebab aku dapat tawaran sambung belajar. Benda ni sesuatu yang agak menyedihkan lah bagi aku, walaupun baru 2 bulan lebih kenal diorang. Tapi nak buat macam mana, itulah perjalanan hidup. So aku pun ucapkan selamat tinggal kat diorang semua. Dan itulah kali terakhir aku jumpa diorang. Bagi aku PLKN ni tak adalah teruk sangat, walaupun masa zaman aku tu tak ada aktiviti-aktiviti yang lasak. Sebenarnya banyak benda lain yang aku boleh belajar. Dan aktiviti yang kita orang buat dalam kelas boleh katakan agak membantulah juga untuk asah soft skill aku, dan ajar aku cara untuk menjadi manusia yang berguna. Dan aku dengan bangganya boleh katakan yang aku sekarang manusia. Kan aku pernah cakap yang PLKN batch aku ni banyak habiskan masa kat dalam kelas. Kelas komputer, kelas komunikasi bahasa Inggeris. Tapi ada satu lagi kelas yang patut ada tapi tak ada kat PLKN. Kelas meniaga kat eBay. Bayangkan kalau pelajar-pelajar diajar cara untuk berniaga dengan keuntungan US dollar. Macam contoh daun ketapang ni. Mana penyapu tadi? Dulu pernah tak seorang lelaki ni jadi jutawan dengan hanya jual daun ketapang ni dekat eBay? Macam tak logik tapi betul. Dr. Muhammad Zul Arifin Muhammad Ma'ruf. Satu hari dia bangun dan tengok-tengok akaun eBay dia ada 30 helai order daun ketapang dari Texas. Dan diorang bayar dalam US dollar. So kalau korang pun rasa kelas eBay ni patut ada kat PLKN, ataupun korang nak meniaga kat eBay dan buat duit dalam US dollar, korang boleh klik link dekat description untuk belajar cara nak buat duit menggunakan eBay kat bengkel eBay Dr. Zul. Bengkel eBay ni akan ajar korang dari A sampai Z, termasuklah cara nak set up akaun eBay, buat market research, teknik nak optimize eBay listing, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat lain yang korang boleh gunakan dalam bisnes korang. By the way, Dr. Zul ni salah seorang pensyarah kat UTHM tau. Dan dia dah bantu lebih 40,000 usahawan berniaga dalam eBay sejak 2015. Sementara ringgit tengah melemah sekarang ni, adaklah korang manfaatkan betul-betul. Belajar bengkel eBay sekarang. Klik link dekat description. Hi guys, thank you sebab tengok sampai habis. So itulah cerita pasal pengalaman aku masuk PLKN. Lepas korang dengar cerita aku ni, mungkin korang rasa macam malas lah nak join sebab dengar macam tak best. Tapi percayalah, best. Tapi lagi best kalau dapat merasa aktiviti yang ekstrim macam yang aku cakap tu, yang ada menembak, berkayak semua tu. Dan satu hari nanti kalau korang kena panggil atau join secara sukarela, aku tak sure lah korang akan dipanggil atau korang join sukarela. Tapi katakan kalau korang dapat, make sure gunakan kesempatan tu dengan sebaik mungkin untuk membina jati diri korang. By the way, terima kasih UTHM dan Export Overseas Academy untuk video kali ni. Dan korang jangan lupa join kelas eBay dengan klik link dekat description. Dah kaya nanti jangan lupa member. Pinjam 100 Okay, aku rasa sampai sini cukup video kali ni. Jumpa korang kat video akan datang. Okay, bye.